Banyak tuan-tuan yang sekarang bunuh diri, kes rumah tangga. Yang tidur di masjid pun ramai, kena halau dengan isteri. Yang bawa diri pun ramai, suami pukul. Yang minta perlindungan dari polis, kebajikan masyarakat, dari jabatan agama pun ada. Sebab apa? Suami panah baran. Dan saya banyak kes yang saya jumpa tuan-tuan, dia kahwin dengan mu'alaf 2-3 bulan, mu'alaf ajak dia keluar daripada Islam, masuk agama asal mu'alaf. Rupa-rupanya mu'alaf tu masuk Islam sebab sahaja nak kahwin dengan dia. Lepas dah ikut sekali pergi KL, tak balik rumah mak, tak telefon, hilang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dah nak dimurtadkan. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, berhati-hati. Kak Leha, oi. Nak terima menantu tengoklah sama. Sebab tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini banyak orang mengidap satu penyakit, nama dia stres. Ada yang panggil depression, ada yang panggil anxiety, ada yang panggil kemurungan. Sehinggalah sekarang banyak pejabat, banyak jabatan menubuhkan satu unit menangani stres di kalangan kaki tangan mereka. Tak lama lagi masjid kita pun kena tubuh biro stres. Yang ada sekarang biro kebajikan, biro dakwah, biro agama lah, macam-macam biro pinggan mangkuk lah. Tak lama lagi masjid pun kena tubuhkan biro menangani stres. Sebab ramainya orang yang jadi stres, yang jadi tak tenang, yang jadi susah hati, yang mendengar bisik-bisikan, yang mendengar halusinasi. Sehinggalah pada tahap dia bunuh diri dia, dia bunuh orang di sekeliling dia, mak dia pun dia tikam, bapak dia pun dia sembelih, anak dia pun dia tikam. Lepas dia bunuh anak dia bunuh pula diri dia sendiri. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, masalah stres, masalah menangani anxiety, masalah menangani kemurungan, lama dah Rasulullah sebut. Tapi sayang, orang anggap Rasulullah ni, dia datang kepada kita hanya nak cerita cara potong kuku. Nabi Muhammad datang pada kita cara nak bela janggut. Nabi Muhammad datang kepada kita ni, cerita bab masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Dia hanya nampak itu je. Dia tak nampak Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat kepada sekalian alam. Bukan setakat dia bawa rahmat pada kita manusia. Sekalian alam ni tuan-tuan, Nabi Muhammad itu pembawa rahmat. Ada satu hari Rasulullah duduk, tiba-tiba didatangi oleh unta. Unta ni lari kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, tuan dia nak sembelih dia. Bayangkan tuan-tuan, unta tadi duduk berteleku depan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Dia dah lama berkhidmat kepada tuan dia, dia dah lama berjasa pada tuan dia, hari ni tuan dia nak sembelih dia pula. Rasulullah kata, ini unta kamu? Ya. Unta ni dah berkhidmat lama pada kamu? Ya. Yang kamu nak sembelih dia pasal apa? Sekarang ni aku ambil lah unta ni, aku belilah, aku bagi bebas unta ni. Sampai unta pun dapat bahagia dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya, duduk bawah pokok kurma, kebun kurma. Datang seekor burung bermain-main di atas kepala Rasulullah. Sahabat-sahabat nak halau lah, apa burung ni main-main atas kepala Nabi. Kata Rasulullah, jangan. Burung ni mengadu pada aku bahawa telur yang dia duk telur kepada burung ni, ada orang panjat, pergi ambil telur burung.
Maka kata Rasulullah, siapa yang ambil? Pulangkan balik. Jadi tuan-tuan, begitulah rahmatnya. Bukan kata kita saja yang mendapat rahmat. Sehinggalah binatang dan makhluk-makhluk yang lain juga mendapat rahmat daripada adanya, hadirnya, munculnya bersama dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak ambil apa pengajaran Rasulullah, bila kita tak ambil apa yang Nabi Muhammad bawa, maka kita pun tak nampak rahmat dia. Salah satu benda yang kita tak ambil daripada apa yang dibawa oleh Nabi ialah tentang kebahagiaan. Yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam bahasanya ialah as-sa'adah. Kebahagiaan, ketenangan jiwa, as-sa'adah. Jadi malam ni nombor 1, apa yang kita belajar? As-sa'adah. Apa makna as-sa'adah? Kebahagiaan. Apa makna kebahagiaan? As-sa'adah. Dapat yang ni dulu. 5 minit yang pertama. Jangan bila balik sekali lagi, isteri tanya, abang, Ustaz Kazim ngajar apa? Tak tahu dah. Aku tidur, kata dia. Abang, Ustaz Kazim ngajar apa? Malam tadi. Tadi apa Ustaz Kazim cakap? Kira teranglah apa yang dia cakap tu. Yelah, terang tu benda. Kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Yelah, jelas tu dia kata apa. Kira terang lah. Sudah tuan-tuan. Rupanya, dia bukannya dengar, tuan-tuan. Dia makan nasi ayam goreng di belakang. Saya tadi habis-habis bayar, akak tu offer dekat saya. Ustaz, nak makan ayam goreng? Oh, nampak tuan-tuan. Jadi insyaAllah, ada rezeki kita, adalah makanan kita, tuan-tuan. Itu pun ada makanan dia. Nampak tuan-tuan. Ceramah belum start. Makanan percuma dah diedarkan. Allah, murahlah rezeki siapa yang sponsor ni, tuan. Baik, kita ulang balik. Apa dia as-sa'adah? Kebahagiaan. Apa dia kebahagiaan? As-sa'adah. Maka kata Nabi, arba'un minas sa'adah. 4 perkara ini membawa kebahagiaan. Maknanya, kalau kita nak bahagia, kalau kita rasa nak tenang, kalau kita nak rasa seronok hidup, ada 4 benda ni tuan-tuan kena cari. Yang pertamanya, al-mar'atus salihah. Apabila kamu dikurniakan pasangan hidup, dikurniakan mencari pasangan hidup, isteri yang soleh. Al-mar'atus salihah. Kebahagiaan yang pertama datangnya daripada pasangan hidup kita. Jadi akak-akak kalau rasa nak bahagia, cari pasangan hidup yang betul-betul. Jangan merembat. Belasah je Ustaz. Janji ada, kata dia. Belasah kau. Kau tak tahu lepas kahwin kau kena belasah. Cari yang betul-betul. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Ni anak-anak muda yang datang malam ni. Ada yang dah ada pakwa, ada yang dah ada makwa, ada yang masih single. Ada yang baru break. Okay, ada yang baru putus. Aduh. Masuk college, dah bercinta. Setahun bercinta, break. Makan pun tak lalu. Kelas pun tak masuk. Ni parah ni. Ni parah ni. Tenang, tuan-tuan. Belajar lagi adik, tak payah pening kepala. Kadang-kadang baru darjah 6, dah bercinta. Darjah 6, makwa darjah 6, pakwa darjah 4. Astagfirullahaladzim. Kencing pun bengkok lagi. Dah cerita dah masa depan. Anak berapa orang, nak berbuah anak nama apa. Ya Allah, kamu ni SPM pun tak ambil lagi. Belum masa bercinta lah. Sibuk dah sekarang ni tuan-tuan.
Baik, adik-adik sekarang kita ada matlamat. Kita ada tujuan. Jadi capai target dulu, apa benda yang aku nak capai. Kemudian nak fikirkan tentang rumah tangga, insya-Allah kita fikirkan. Insya-Allah jodoh akan sampai. Tetapi kena mencari jodoh yang baik. Banyak tuan-tuan yang sekarang bunuh diri kes rumah tangga. Yang tidur di masjid pun ramai kena halau dengan isteri. Yang bawa diri pun ramai, suami pukul. Yang minta perlindungan dari polis, kebajikan masyarakat, dari jabatan agama pun ada. Sebab apa? Suami panah baran. Dan saya banyak kes yang saya jumpa tuan-tuan, dia kahwin dengan mu'alaf, 2-3 bulan, mu'alaf ajak dia keluar daripada Islam, masuk agama asal mu'alaf. Rupa-rupanya mu'alaf tu masuk Islam sebab sahaja nak kahwin dengan dia. Lepas dah ikut sekali pergi KL, tak balik rumah mak, tak telefon, hilang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dah nak dimurtadkan. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Berhati-hati. Kak Leha, oi. Nak terima menantu, tengoklah sama. Sebab tu Nabi kata, manusia ni berkahwin kerana 4. Ada yang berkahwin kerana segak. Ada yang berkahwin kerana harta. Ada yang berkahwin kerana keturunan. Ada yang berkahwin kerana agama. Maka biasakan kahwin kerana agama. InsyaAllah kamu bahagia. Baik. Ada 4 manusia. Ada 4 benda yang bila kahwin manusia akan tengok. Mak, kenapa kau kahwin dengan dia? Sebab dia cantik. Saya suka cantik. Saya tak boleh tengok perempuan cantik, Ustaz. Saya mesti kejar. Berapa punya cantik, ha? Kita kejar. Tu nama dia Cikgu Ros. Balik pada sekolah dewasa, 3 punya lapuk kejar dia. Kita kejar. Salah kau Ustaz? Kita cari pasangan yang segak, yang handsome, yang comel, yang lawa. Tak salah. Supaya lepas kahwin kau tak tengok orang lain dah. Supaya lepas kahwin kau tenteram tengok muka dia. Ini kau ambil belasah je mana-mana pun tengok-tengok jiran engkau. Allah. Oh. Pramugari pula. Oh, sudah. Yang isteri dia tak tahulah pramu apa. Akhirnya dia tak suka dengan isteri dia, dia mula duk ngorat isteri orang, ngorat anak dara orang. Hilang kebahagiaan dia. Ada yang tak kisah, pergi carilah suami mana pun, janji ada Ustaz. Lepas sesak Ustaz weh. Lepas kahwin 2 tahun, datang pula jiran sebelah rumah, warga asing. Tingginya 6 kaki, dadanya bidang, orangnya tinggi. Bulu dadanya dari pusat membawa sampai ke muka. Yang laki dia pula bulu apa pun tak ada. Sudah tuan-tuan. Jadi pening kepala. Tetapi ingat, kecantikan luaran kalau tidak ada ditambah dengan kecantikan dalaman, tak guna. Kecantikan dalaman itu hati. Kalau muka saja handsome, kedekut nak buat apa? Muka handsome, putih, mata biru, bulu kening tebal. Tapi semayang tak ada nak buat apa? Orang yang segak macam model. Tapi ya Allah, sombong, belagak. Langsung tak boleh ditegur. Tak seronok juga. Sebab itu, ada orang yang kahwin, dia tak tengok cantik. Dia tengok pula sebab harta. PA, kenapa kau kahwin dengan Haji Usuk? Dia dah 80 PA, kau baru 20. 60 tahun beza PA. Memanglah beza 60, tapi duit dia tahu. Sekarang ni aku dengar dia sakit-sakit. Aku rasa bulan depan jalan orang tu. Ya Allah, dia kahwin sebab nak nampak harta. Upin, kenapa kau kahwin dengan Makcik Siah?
Makcik Sia tu dengan sakit gaut, dengan sakit lutut, slip disc. Kenapa kau kahwin dengan dia? Dia kan banyak duit. Aku kalau aku cari yang muda pun, kalau tak ada duit nak buat apa? Beli kereta loan. Nak pergi bercuti kena kumpul 2 tahun. Nak pergi umrah kumpul 3 tahun. Apa maknanya? Nak pergi melawat apa Mosa pun tunggu tahun depan. Duit tak ada. Jadi aku menikah dengan Makcik Syah ni. Duit berkepuk-kepuk. Lantarlah dia tua pun. Tapi dah tua Sin. Dah tua. Apa masalah tu? Tutup lampu, selesai masalah. Astaghfirullahalazim. Yang mana faham. Tak faham sudah. Tak. Jadi akak-akak yang di belakang tu, mai ke depan ni kak. Mai depan. Bawa kursi mai depan. Diri dah banyak dah. Awak bang, pada pihak penganjur masjid, mai bawa kursi. Anak-anak muda kolej, tolong pergi ambil kursi, mai letak depan sini. Anak-anak muda tu, kesian yang angkat tu Kak Leha 69, Opah Biar 70. Jadi minta 5 orang anak-anak muda kita daripada pelajar-pelajar kolej kita, carilah kursi kat belakang tu, mari letak depan ni. Nampak tu? Nampak tuan-tuan. Baru cakap je. Dah sampai dah. Dek, atas sini, dek. Dek sini. Jauh tak nampak. Ya Allah. Buka-buka terus. Terus dapat kat 5 orang. Kak Leha, Kak Nap. Tak payah pergi belakang. Duduk sini. Belakang dah penuh. Duduk sini terus. Kalau boleh kita buat mini forum sini. Kak, duduk sini. Okey. Mailah pindah yang belakang tu. Tak nampak sangat belakang tu. Saya ni kena berdiri macam tu. Baru nampak tu. Rendah pula dia punya pentas ni, stage dia. Mai ke depan ni. Kalau tak ada kursi, kita letakkan tikar. InsyaAllah. Tak nampak. Dah lah saya gelap. Adik mai depan lagi, adik. Jauh sangat tu. Mai depan. InsyaAllah. Esok jadi pendakwah ni. Mai Kak Som, mai depan lagi Kak Som. Kak Som, Kak Nak, mai depan. Itu lalu orang depan tu, mai. Lalu, mai. Oh, Kak Ros. Mai sini Kak Ros. Mai Kak Ros. Bawa kursi Kak Ros. Jangan tinggi pula. Dokek dengan Ustaz. Doreh. Dokek sikit. Baru nampak. Ya Allah. Duduk depan Kak Ros. Kak. Tobat lahum tak datang. Lama tak dengar tobat lahum. Astaghfirullahalazim. Okey ya. InsyaAllah. Saya cadang nak habis tadi pukul 8.30. Akak-akak main depan kita lajak pukul 12. Baik, kita sambung balik. Sambung macam ni lah. Baru nampak sikit. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang yang berkahwin bukan dengan sebab harta. Tetapi dia berkahwin dengan sebab keturunan. Dia keturunan Syed, maka dia pun nak menikah dengan Syarifah. Kalau tak Syarifah, tak boleh. Dia mesti Syarifah juga. Syarat dia. Akhirnya dia pergi pejabat Pesuruhjaya Sumpah, dia tambah Syed kat depan dia. Dia tambah Syarifah. Jadilah Syarifah. Ada orang datang jumpa saya. Dia orang belum kahwin, datang jumpa. Ustaz, kita orang nak kahwin. So, apa masalah? Ayah kita tak kasih. Apa masalah dia? Sebab kawan laki-laki saya ni ada huruf Z. Macam mana? Kawan laki-laki saya ni nama dia ada huruf Z. Kenapa dengan Z? Dia kata kalau ada Z tak elok. Saya kata saya pun ada Z juga. Kazim elok je. Pasal huruf Z je. Betul tuan-tuan. Macam-macam dia nak cari yang seketurunan dengan dia. Ada juga. Tetapi tuan-tuan yang Nabi letakkan yang paling bagus untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita, berkahwinlah kerana agama. Dengan agama adik-adik pilih, isteri adik-adik nanti akhlaknya bagus. Akak-akak yang nak pilih suami, pilih yang beragama. Kalau dia sayang, dia jaga kita. Kalau dah hilang sayang dia,
dia lepaskan kita baik-baik. Dia tak akan gantung bertali. Dia tak akan pukul kalau dia benci kita. Itu orang beragama. Orang beragama, tuan-tuan, dia tak akan tengking. Oi, bodoh. Satu sungai jernih dia dengar. Allah. Macam mana dia dengar, Ustaz? Dia tengking di masjid guna mikrofon. Astagfirullahaladzim. Satu kampung. Abang-abang, kita ni orang beragama. Bila kita orang beragama, antara sikap kita ialah membahagiakan orang lain. Cuba tengok Rasulullah aja. Bila jadi imam, kalau dengar anak-anak kecil menangis, pendekkan bacaan dia. Rasulullah kata, aku nak panjangkan bacaan. Tetapi bila mendengar tangisan budak, aku pendekkan bacaan aku. Sebab apa? Aku tahu perasaan mak budak tu. Akak-akak kalau bawa anak datang sembahyang di masjid, tengah-tengah sembahyang, anak menangis. Apa rasa? Oh, risau ada. Malu ada. Menyampah ada. Tadi tak nak menangis. Masa inilah kau menangis pun. Hei, budak ni. Sampai kita buat isyarat mata kat anak kita tu. Hei, buat gitu tu. Tu imam pula jenis tak erti bahasa. Dibacanya satu rakaat, satu muka surat. Tak khusyuk mak dia. Jangan kata mak dia. Yang jiran mak dia sebelah sembahyang tu tak khusyuk. Dah tahu budak kenapa dibawa ke masjid. Satu masjid tak khusyuk. Sebab tu kalau orang yang faham agama, sikap dia apa? Mententeramkan orang lain. Kalau saya sebagai orang yang mengajar agama, ceramah saya mententeramkan orang lain. Bukannya bila saya berceramah, tuan-tuan benci, tuan-tuan gelisah, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan menyampah. Saya balik nanti, saya tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan bermusuh sesama tuan-tuan. Ini bukan penceramah. Ini penyemak nama dia. Orang datang supaya menyemarakkan kasih sayang. Awak tu datang supaya mengajak supaya kita berkasih sayang. Awak pula mengatakan haram, bid'ah, neraka. Neraka semua ni pasal kita datang sini nak ajak supaya orang sayang pada Nabi. Bila sayang pada Nabi, datang ketenangan. Bila banyak selawat pada Rasulullah, datang ketenangan. Sebab tu ada orang, dia sikit-sikit dia selawat. Sikit-sikit dia selawat. Kenapa dia berselawat? Sebab Nabi ada sebut, siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah selawat pada dia 10 kali. Ustaz, apa makna Allah selawat pada kita, Ustaz? Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat pada aku sekali, aku selawat, kata Nabi, Allah selawat pada dia 10 kali. Allah selawat pada kita tu maksud dia, Allah ampunkan kita. Allah maafkan dosa kita. Allah ampunkan kesalahan kita. Allah berikan kebaikan kepada kita. 10 benda Allah bagi pada kita. Sebab tu kita rasa tenang bila kita banyak selawat. Duduk dalam rumah tangga, isteri berletih, selawat je. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Isteri duduk berletih di dapur. Tak tahulah, dapat laki pun tak guna. Tak tahulah, haram jadah punya laki. Duduk berletih di dapur. Allahumma salli ala Muhammad. Diam isteri tu. Dia mententeramkan hati. Jom kita selawat. Boleh? Terus. Boleh ya? Jom. Selawat. Mari berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi. Berselawat ke atas Rasul. Tak payah berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama
menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama, menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Nak selawat lagi Kak Ros? Cukup dulu kan sama balik ya? Nanti insyaAllah. Kita ceramah selawat insyaAllah kita akan habis pukul 12 ya. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1, Nabi sebut yang mendatangkan kebahagiaan ialah bila kita dapat pasangan yang soleh. Dapat pasangan yang solehah. Ustaz, apa maksud pandangan, apa maksud yang kata solehah tu Ustaz? Pertama, bila kita tengok isteri kita, kita rasa tenteram. Bila akak-akak tengok suami akak rasa tenteram. Soalan dia, Abang Bidin. Abang Bidin tengok isteri Abang Bidin tenteram ke susah hati? Sudah. Kak Leha tengok suami Kak Leha tenteram ke semak perut? Tenteram, Kak Ros kata. Kak Ros ni apa pun tidak, Ustaz. Kak Som ni apa pun tidak. Tenteram tidak, apa pun tidak. Kenapa? Kak Som tak ada suami. Sudah. Kalau tak ada suami, carilah. Sini pun ramai yang single. Hari ni kita tengok, apa nama, Pok Ya Concode menikah. Sobri Yunus. Dah kahwin Sobri Yunus. Umur 62 Kak Nak. Kahwin dengan kawan dia juga Lucy, Pimai Tang tu, yang Cina tu. Lah, berlakon pada tahun 80-an. 2023 baru kahwin. Itulah jodoh. Pada hadap berlakon cerita lawak kan, Pimai Tang tu, Budin lah, Pak Uda kedek tu Pak Uda. Hari ni dia orang bertemu jodoh. Inilah kata jodoh. Lucy tu dia tak Islam. Lama dia masuk Islam, Allah bagi dia jodoh. Allah, tuan-tuan. Tak sangka kita pun. Pok Ya Concode nikah dengan Lucy. Ni kata jodoh. Yang Pak Ya 62. Lucy 56. Jadi akak-akak ada harapan lagi tu. Akak baru 57. Abang-abang baru 61. Boleh lagi. Pelajar di sekolah saya 84. Kahwin. Isteri dia 63. Suami ni waktu kahwin berjalannya kaki 6. 2 kaki betul. 4 kaki palsu. Begini jalannya. Betul tongkat. Lepas kahwin, tongkat hilang. Jadi abang-abang yang mana slow sini, kahwin. InsyaAllah. Dengan abang, hilang sekali lepas itu. Tak datang masjid dah. Berhulu ke hilir berdua dia sekarang. Tapi ada orang tanya, Ustaz, udah tua-tua apa nak dikahwinkan Ustaz? Tua-tua Ustaz, menyemak katil Ustaz. Apa nak buat kahwin tua-tua? Saya kata biarlah dia orang kahwin. Tahulah dia orang nak buat apa. Jangan pula Kak Nak duduk di rumah malam-malam. Apa nak dibuat kahwin tua-tua tu? Jangan fikir Kak Nak banyak kerja dia orang nak buat. Salah satunya ialah tengok bola. Malaysia lawan India. Kan seronok, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, nombor 1.
Apa dia ciri suami soleh, isteri solehah? Bila kita tengok, mententeramkan jiwa kita. Maka abang-abang, jom mulai hari ini kita ambil sunnah Nabi. Bila duduk dengan isteri, wangi. Berapa ramai abang-abang duduk sebelah isteri? Ni, melekat, dia tangkap kepala ni, berdengung. Pening. Suami pula duduk macam tu. Sejengkal bulu ketiak, tuan-tuan. Sabarlah, apa malang nasib aku dapat laki macam ni. Sebab tu abang-abang, oi, tiru Nabi. Peluh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Nabi Muhammad nombor 1, bila duduk dengan orang, orang rasa tenteram dengan dia. Isteri Nabi Muhammad, tuan-tuan, duduk sebelah dia. Kadang-kadang Rasulullah letakkan kaki dia atas paha isteri dia. Kadang-kadang kepala isteri Rasulullah duduk atas ribaan suami dia. Akak last tidur atas riba suami bila? Semalam. Ada jawab semalam. Ada jawab tak pernah, Ustaz. Lepas ni abang-abang, akak-akak, suami tengok TV, akak datang. Tidur atas riba suami. Suami pun usap rambut uban. Dia tanya, uban kamu sekarang, kata dia. Itulah kali tak air dia, Ustaz. Kenapa besok meninggal isteri saya, Ustaz? Buang terbiat orang tua ni, Ustaz. Rasulullah buat. Siti Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak doakan pada saya? Nampak? Isteri Nabi minta pada Nabi doakan untuk dia. Nabi Muhammad doakan mustajab. Nabi Muhammad terus angkat tangan. Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah. Dosa yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terang. Keampunkanlah Aisyah, ya Allah. Siti Aisyah punya seronok Nabi doa untuk dia. Sampai Siti Aisyah letakkan kepala dia atas ribaan Nabi yang mulia. Nabi tanya dia, kamu seronok Aisyah? Seronok Rasulullah. Rasulullah doa untuk saya. Apa jawab Nabi? Begitulah aku doakan kepada umat aku tiap-tiap kali lepas sembahyang. Aku juga doakan supaya diampunkan dosa umatku. Hai tuan-tuan, sebutlah amin. Nabi doakan kita diampunkan. Bukan Aisyah saja dapat. Kita yang bukan isteri dia pun dapat. Setengah orang buat bodoh. Lantak je. Lantak dia kata, tuan-tuan. Nabi doa untuk kita lepas sembahyang. Ya Allah, ampunkanlah umat aku, ya Allah. Allah, sebab tu tuan-tuan, kita selawat. Jom kita selawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nombor 2. Apa tanda-tanda orang yang soleh, solehah? Dia beribadat. Dia buat amalan soleh. Bukan setakat dia seorang buat. Dia ajak pasangan dia sama-sama buat. Dia bimbing isteri dia sama-sama sembahyang. Dia ajak suami dia sama-sama buat ibadat. Allah, tuan-tuan, oi. Besok hari Ahad, hari Isnin, Nabi berpuasa pada hari Isnin. Bila sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin, ya Rasulullah? Sebab aku gembira. Kenapa engkau gembira? Sebab aku dilahirkan pada hari Isnin. Ni akak-akak kita ni hari Isnin puasa. Bang, besok Isnin, nanti kita sahur pagi nanti. Abang-abang kalau dapat isteri macam tu, engkau seorang dah puasa, sibuk ngajak aku. Leceh betul. Bang,
Esok puasa tau, hari Isnin. Nabi suka hari Isnin sebab Nabi lahir hari Isnin. Dia menggalakkan suami dia. Pukul 5 bangun. Tontang, masak ikan nasi goreng lah apalah. Semayang subuh di masjid. Suami pergi kerja, isteri buat kerja di rumah. Allah. Dulu tak pernah suami puasa sunat. Sejak berkahwin, dah pandai puasa sunat. Dulu isteri tak tutup aurat. Bila kahwin, suami dia suruh tutup aurat. Inilah pasangan yang dikatakan solat. Ini tidak. Sebelum kahwin, tutup. Lepas kahwin, buka. Mak, hei, pergi pasar malam. Pakai skirt. Umur 66. Astagfirullahaladzim. Yang meniaga ayam gunting tu pun, dia pun masuk angin. Bunyi tak ada. La ilaha illallah. Ciri yang keduanya ialah saling bantu-membantu berbuat ibadat. Barulah rasa tenang dalam rumah tangga. Abang-abang, apa kehendak isteri? Dia nak rasa macam mana suami dia jadi imam. Kalaulah suami dia jadi imam, ya Allah. Orang Kedah kata, habis meter. Out meter tu sampai ke bawah. Ya Allah, pilihan yang tepat. Bayangkan suami jadi imam sembahyang. Allahu Akbar. Isteri ni menitik air mata tau. Sembahyang zuhur berjemaah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia bacanya kuat pula? Zuhur di belasahnya kuat. Tak tepat juga pilihan aku ni, tuan. Habis 2 rakaat dia berhenti sembahyang. Zuhur kena kuat ke slow? Tanya dia, tuan. Sebab tu akak-akak tak apalah. Kita dah kahwin. Abang-abang, benda tu dah jodoh. Jom kita berubah. Aku nak bawa isteri aku pada syurga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Aku nak ajak suami aku masuk syurga. Aku tak nak masuk syurga seorang-seorang. Sebab tu aku zikir sama-sama. Aku semayang sama-sama. Aku main masjid sama-sama. Aku puasa sama-sama. Aku baca Quran sama-sama. Duduk atas katil pukul 10 malam. Baca Quran 1 ayat. Abang 1 ayat. Isteri 1 ayat. Abang 1 ayat. Satu muka, sadaqallahul azim. Tutup. Sebelum tidur baca Quran, ambil air semayang, baca. Buat semayang tahajud kah, buat semayang sunat witir kah, sama-sama. Allah, tuan-tuan, tenangnya. Isteri akan memasak dengan penuh rasa sayang sebab suami dia baik. Suami akan cari rezeki dengan penuh kasih sayang sebab isteri dia orang baik. Tak ada komplain, tak ada marah, tak ada bising dalam rumah dia. Semuanya berjalan dengan baik sebab dua-duanya beragama. Dipanggil apa? As-sa'adah. Apa makna as-sa'adah, Kak Ros? Kebahagiaan. Dah dapat dah? Alhamdulillah. Ada lagi? Oh, dapat dah. Ingatkan dapat suami. Dapat dah. Baik, tuan-tuan. Okey, tu nombor 1. Bagaimana nak dapat bahagia. Jadi adik-adik, tengok yang tu. Yang mana nak kahwin. Jangan duk tengok TikTok. Ni cantik, ni cantik, ni cantik. Oh, tengok janda yang mana, janda yang mana. Oh, sabar. Tengok janda yang mana, janda yang mana. Ni parah ni. Buat tenang, elok-elok. Dan adik-adik yang belum kahwin tu, persiapkan diri jadi perempuan yang solehah. Kalaulah kita dapat yang solehah, tenang jiwa. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Itu nama dia solehah. Jadi,
Adik-adik perempuan, lepas ni kalau nak cari suami, carilah yang beragama. Ustaz yang beragama tu ustaz saja kah? Oi, berapa banyak ustaz yang tak beragama? Kelentong orang, janji nak buat pergi umrah, tersadai kat KLIA. Ustaz apa? Dia pun lari. Ia makcik nak dengan suami dia Haji Usop. Dah azan di kampung. Allahu Akbar. Kemana Usop? Umrah. Satu kampung hantar. Abang Usop, kirim salam dekat Rasulullah. Opa, bye-bye. Sampai di KLIA, clear. Clear. KLIA, clear. Umrah tak ada, mutawif tak ada, syarikat tak ada, kapal terbang ada. Tapi kita punya tak ada. Nak balik ke Sungai Jernih ke tak balik? Macam mana bang? Nak balik tak ke Lubuk Cina? Kau dah kena lubuk sana, tak payah balik kata dia. Orang dah azan, malu aku tau. Tak guna punya ustaz. Agama apa? Orang yang beragama dia tak berbohong. Orang yang beragama dia jujur. Orang yang beragama dia tak khianat. Orang yang beragama dia beramal soleh. Orang yang beragama dia tak akan sentuh kalau belum kahwin. Itulah dia. Intan, engkau dah ada boyfriend? Dah. Petang ni kita dating. Okey ke boyfriend kamu? Not bad lah. Nak pergi dating naik apa? Naik motor. EX5. Belum kahwin dah naik motor. Kita tengok daripada hostel kita. Melekat dua-dua naik motor. Seat belakang kosong. Dua-dua dalam harga motor. La ilaha illallah. Tak ada bonggol pun break. Kejap break, kejap break. Itu bukan beragama. Intan oi. Sebelum genggam tangan wali naik qadhi tak pegang ke? Sebab tu bila nak sarung cincin lepas akad nikah, menggigil tangan suami tu. Kenapa ketak-ketak? Tak pernah pegang. Tengok muka pun tak pernah. Oh, lagi dahsyat. Waktu bercinta perempuan dia, pakai purdah. Lepas akad nikah, baru nak buka purdah. Buka-buka kat anak, ada misai. Pensan. Terus pensan suami dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi adik-adik, yang mana bujang-bujang sini, anak-anak dara, kalau belum kahwin, jangan pegang-pegang. Jangan pergi romen-romen. Inilah, jangan bagi gambar bukan-bukan. Walaupun kita sedang bercinta, dia bukan suami kita. Pasal nak pegang-pegang pula. Kalau dia betul baik, dia tak pegang. Habis tu Ustaz, macam mana kita orang saling nak mengenali kalau tak boleh jumpa? Amboi, saling mengenali. Kita pun nak tengok wayang juga. Boleh tengok wayang, tapi bawa mak, bawa bapak. Boyfriend kita hujung, bapak kita sebelah dia, kemudian mak kita sebelah bapak, kita hujung. Tak adalah pegang-pegang. Kalau dia nak raba pun, dia raba bapak kita. Begini, bapak tu mesti punya siku kamu kan? La ilaha illallah. Janganlah kita gadaikan maruah kita. Kalau betul-betul awak soleh, kalau betul-betul awak beragama, yang boleh mententeramkan saya, awak mesti mencari nafkah yang halal untuk saya. Ini nombor 3. Ciri-ciri orang soleh. Kalau dia baik sekalipun, kerja tak ada. Abang malas kerja. Engkau sajalah kerja. Abang jaga anak-anak di rumah. Oh, sudah. Dia sidai kain, berkemban suami dia. Siap bersanggul lagi. Nak hujan ke? Nampak tu. Betul lagi kau nak lebuk semacam je. Kalau setakat 6 bulan, sementara nak dapat kerja tetap ke apa ke, tak apalah. Ini dah 6 tahun tak nak kerja.
Suami tak nak kerja, yang kerjanya isteri. Pukul 6.30 hantar anak ke sekolah, isteri. Pergi pejabat, isteri. Balik ke rumah, masak nasi pukul 1. Balik ke pejabat pula, buat kerja di pejabat, isteri. Habis kerja pukul 5, cari pula beras tak jumpa yang tempatan. Jumpa yang import je. Isteri cari. Suami nengok ke kawan kansa je. Suami apa ni? Balik ke rumah pula, masak, ambil anak di tadika, ambil anak di nursery rumah pengasuh. Malam basuh kain. Allah. Suami begini sokok. Bubrang. Ini bukan soleh. Walaupun songkok hitam di atas kepala. Walaupun songkok puyah putih. Tak soleh tu. Kau tak bertanggungjawab. Sian dekat isteri dia. Kena je. Duit kena bagi. Kerja kena buat. Di pejabat kena kerja. Di rumah kena kerja. Allah. Jangan kata nak basuh kain, Ustaz. Nak kumpulkan kain kotor pun suami saya tak nak. Dia buang kain pelekat dia campak je, Ustaz. Seluar dalam dia, Ustaz. Dia campak atas kipas, Ustaz. Saya pula kena jolok. Jolok apa tu, Mas Nak? Kata dia. Punya pemalasnya. Tak habis-habis dengan kain. Saya, Ustaz, oi. Yelah, sabarlah. Saya sebelum pergi kerja, Ustaz, saya sidai kain. Kalau harap dia tak sidai, Ustaz. Lepas tu, petang saya pula angkat kain. Nak harap dia tobat lahum, Ustaz tak angkat. Lah, malahnya. Saya malam-malam, Ustaz tak tahu. Lepas maghrib, lipat kain. Kemudian tengah-tengah malam, buka pula kain, Ustaz. Saya tak tahulah, Ustaz. Yang mana faham, tak faham, sudah. Kain tak habis-habis, Ustaz ni. Hei, letih. Akak-akak kalau dapat suami yang macam tu, belah lah kau ni. Biar akak jadi bujang lagi senang. Begitu juga kalau isteri tak membahagiakan suami dia. Ya Allah. Abang, saya malas masak tom yam di luar. Jimatlah duit sekarang ni kita ni. Apa jimat malas masak? Nak makan Maggi je. Nak ke mana tu? Nak balik rumah mak kejap. Balik rumah mak awak aja, tak bayar. Balik patah balik suami tu. Garangnya isteri, ya Allah. Buat apa lagi? Malah tidur. Kedek-kedek lari tu seksanya hidup. Tak pernah suami tu minta kopi. Kalau minta, awak ada tangan? Ada. Kaki ada. Pergi bancuh sendiri. Apa suruh orang bancuh? Tak nampak tu, di rumah kita dah ada cowai. Pergilah bancuh. Cowai dah ada. Kowe. Ejaan ni cowai. Saya pun sebut cowai lah. Allah. Tanda-tanda isteri yang solehah, dia buat kerja dalam rumah. Itu tanda-tanda solehah. Bila kita masuk dalam rumah, kita akan rasa bahagia. Maka tuan-tuan akan mendapat ketenangan. Baik, kebahagiaan nombor 1 ialah carilah pasangan hidup yang betul. 1. Okey, lepas ni target. Yang mana dah ada isteri, duduk dia. Jangan duduk tengok pula mana yang betul lagi ni. Sibuk betul. Kebetulan nama dia Tesla. Tak pernah faham? Tak faham sudah, Ustaz. Saya bukan Tesla, Ustaz. Saya Tesco, Ustaz. Aku suka kau lah. Tesco ke Tesla ke. Yang mana dah ada isteri, jaga elok isteri. Bimbing elok-elok. Ayah dia bagi dekat kita, supaya kita jaga dia elok-elok. Tapi macam semalam lah, saya sebut dia Masjid Selandau semalam, Tuan. Saya sebut dia Masjid Selandau semalam. Abang-abang ni lagi baik pada saya. Saya tak baik. Akak-akak, suami akak, untung akak dapat suami. Tiap-tiap malam dia ada di rumah. Abang lagi baik daripada saya, akak lagi untung daripada isteri saya. Saya ni dah 5 hari tak balik. Macam pergi umrah. Padahal duduk di Malaysia. Cari rezeki. Baik, tuan-tuan.
Hari Rabu, saya ceramah di Tampin, Negeri Sembilan. Lokek je, Tampin, seberang, tuan-tuan. Besoknya, saya ceramah di Nilai, di Usim, hari Khamis, pagi. Malam, saya patah balik, saya ceramah di Kampung Alai, Melaka. Hari Jumaat pagi, saya ceramah di Tiang 2. Puspen, Tiang 2. Di Melaka ni. Itulah. Selalu batu 2. Ini Tiang 2. Malam tadi, saya ceramah di Selandar. Pagi tadi, saya ceramah di Ipoh. Habis pukul 12.45, saya datang ke tempat tuan-tuan. Saya balik tadi, 15 minit je tukar baju. Abang, Mama, cucu pula datang, Aisyah. 15 minit je jumpa, saya balik. Besok pagi, saya di Jitra. Bukan, di Sungai Petani. Malam besok, saya di Jitra. Tak sempat singgah. Allah. Berapa lama dah Ustaz jadi macam itu? 30 tahun. Sejak kahwin, 30 tahun lepas. Jadi saya bukan suami yang bagus, abang-abang lah yang bagus. Tiap-tiap malam ada di rumah. Tengah hari makan bersama, petang makan cok kodok bersama, dengar ceramah pun datang berdua, pergi pasar malam pun berdua, pergi kenduri kahwin pun berdua. Saya tak ingat lah saya pergi kenduri kahwin dengan isteri saya bila, saya pun lupa. Sampai bila Ustaz nak buat kerja macam itu? Sampailah Abang Jamil. Mana faham? Tak faham sudah. Tapi isteri saya, dia tak boleh komplain. Sebab, masa mak saya meminang dia, malam tu, saya telefon dia. Malam, dia pergi Minang. Mak saya Minang. Saya tak kenal isteri saya. Kita orang tak bercinta pun. Urusan mak semua. Ikut mak lah mak. Baik pada mak, baiklah pada saya. Mana nak cari baik macam ni tuan-tuan. Tak kenal bapak dia, tak kenal. Mak saya urus. Malam tu saya telefon dia. Guna public phone. Punya seksa nak cari public. Yang ada pun, public tak ada. Cari, telefon ada. Pemegang tak ada. Cari lagi tuan-tuan. Langsung tak ada. Tinggal kotak dia saja ada tuan-tuan. Rumah dia ada. Telefon tak ada. Punya seksa masa itu mana ada handphone. Mana ada smartphone. Bawa segenggam duit. Asyik bubuh jatuh. Soalan saya tanya pada dia. Awak sudi ke terima saya? Boleh. Tak apa ya kahwin dengan saya. Tak ada masalah. Tapi kalau awak kahwin dengan saya jarang balik rumah. Sebab saya ni penceramah. Tak apa. Jangan komplain je. Kalau kahwin saya tak ada di rumah. Tak ada komplain. Sebab tu dia tak komplain sampai sekarang. Jadi akak-akak jangan komplain suami. Suami saya tak ada di rumah, Ustaz. Dia kerja apa? Driver lori, Ustaz. Memanglah. Seminggu 4 hari bawa lori ke hulu ke hilir. Saya bocor bumbung saya tukar, Ustaz. Harap ke dia tak ada, Ustaz. Dah tahu dia driver lori, akak kahwin dengan dia buat apa? Memang dia tak ada di rumah. Sekejap Port Kelang, sekejap Port Penang Port. Jadi kalau akak-akak nak suami yang ada di rumah 24 jam, kahwin dengan orang stroke. Ada di rumah. Tak ke mana-mana pun. Ada suami kamu lihat, ada di rumah begini menong macam. Bahagia dunia akhirat kak tahu. Mengorak orang pun tidak, apa pun tidak menong. Nak makan ke? Boleh ke? Dulu dia diam entah tu. Suami kita bukan stroke, dia bekerja kak, kena faham. Allah, sebab tu saya kata abang-abang lagi baik pada saya. Sebab tu ada satu makcik, dia datang ngorak saya tau. Umur dia 67. Ajak saya kahwin. Saya mana sampai 50. Ajak kahwin.
Saya tanya, kenapa nak kahwin? Sebab terbuka pintu hati. Selama ni saya tutup. Sekarang saya jumpa dah satu laki-laki yang boleh bimbing saya ke syurga. Siapa orang dia? Ustaz lah. Astagfirullahaladzim. Saya kata, Kak, oi, rasa dak lah kot. Ustaz, akak tahu akak tua. 20 tahun lebih tua pada ustaz. Tapi akak boleh terima. Walaupun ustaz muda. Memang akak boleh terima, saya tak boleh terima. Berat ni parah ni. Tenang. Oh no. No. Saya kata, kenapa akak nak kahwin dengan saya? Sebab saya nak menuntut ilmu dengan ustaz. Saya nak belajar. Saya kata, akak kalau nak belajar jadi anak murid. Kalau jadi isteri, kak takkan dapat ilmu. Sebab saya pun jarang jumpa dia. Ni saya nak balik Ipoh malam ni. Jam 3 baru sampai. Kalau tak jam, kalau tak apa-apa, buatnya pancit saya. Buatnya jam, tak balik. Pagi besok pun sampai. Takkan sampai 3 pagi saya nak buka kitab kat isteri saya. Mama, buka mama. Bangun. Hari ni kita nak tengok ya. Daripada perspektif haji merupakan 3,5 tu buat haji apa kejadahnya. Jaranglah tuan. Jadi kalau akak nak dapat ilmu, jadi anak murid, bukan isteri saya. Boleh faham kak ya? Minta maaf. Tapi kalau dia 27, insya-Allah. Kita ejah lah macam mana kan. Mungkin buat kelas dalam kereta kan. Tak pernah faham. Tak faham sudah tuan. Jadi lepas ni kita sediakan tanggungjawab untuk isteri kita. Yang hari ni yang jadi tak bahagia tu pasal apa? Beras tak beli. Dah lah tak beli, masak pun tidak. Duit tak kasih. Macam mana isteri tak stres? Belanja tak ada buat. Tak bagi pukul. Yang ni yang saya katakan tadi, pentingnya soleh. Bila soleh, dia akan cukupkan belanja isteri dia. Bila soleh, dia tak akan angkat tangan. Apatah lagi kaki pada isteri dia. Ini bila tak soleh, tuan-tuan, dia buat ni. Dia smackdown isteri dia. Sebelum smackdown, dia buat macam tu. Apa tu Ustaz? John Cena nama dia, tuan-tuan. Yang mana faham. Tak faham sudah. Dia smackdown. Dia buat lagu tu, dia pegang tengkok isteri dia. Empuk pula. Oh, dahsyat betul lah. Jadi akak-akak, kalau ada suami yang macam tu, panah baran, kaki pukul, mintalah cerai. Sampai bila nak kena pukul? Nah, ini datang jumpa saya, mata lebam. Ni, lebam ni. Suami pukul. Dia bawa air. Ustaz, tolong jampi. Bagilah lembut suami saya. Lembutkanlah hati dia. Kenapa kak? Dia pukul saya Ustaz. Lebam. Mata ni biru black. Blue black lah. Lah. Dahsyat. Saya kalau orang minta buat lembut hati, saya kena doa dah elok. Takut tersilap doa. Ya Allah. Kau lembutkanlah suami dia, ya Allah. Tertinggal hati. Kena 2 bulan, lembut sungguh. Panasnya. Apa hal laki aku lembut semacam ni? Berapa Ustaz Kazim tersilap doa. Terlupa sebut hati. Lembutkan hati. Tuan-tuan, saya kata kak, pergi hospital, buat check up, pergi balai polis, buat report, pergi pejabat agama, minta cerai. Kak tak nak cerai. Kalau kak tak nak cerai, sabarlah. Kak tak sabar. Kalau tak sabar, mintalah cerai. Apa-apa pun boleh rujuk. Tapi minta cerai. Kak tak nak bercerai. Kalau tak nak cerai, sabar. Kak tak sabar lah Ustaz. Sekali lagi aku yang hilang sabar kan? Lebam belah kiri pula kot. Tuan-tuan, nombor 1 yang mendatangkan kebahagiaan ialah isteri, suami, bagi betul belakang. 2, wal maskanul wasi', rumah yang luas.
Apa dia kebahagiaan yang kedua? Saadah yang kedua, rumah. Saya tadi sampai awal, saya sukalah. Saya tadi duduk hotel mana, tuan-tuan. Nu dekat keluar tu Simpang 4 tu. Lepas tu cari hotel kat situ. Habis-habis makan. Saya tak makan, tuan-tuan. Pada pukul 12, habis-habis program tadi tak makan. Sebab takut lambat sampai. Makan pukul 5.30, mandi apa semua. Jom kita pergi. Saya lah tu, cantiknya rumah, cantiknya kampung. Masya Allah. Tenang duduk di kampung ni, tuan-tuan. Berhenti dekat traffic light tu, masuk kiri. Jumpa kubur pula, ya Allah, tuan. Oh, lagi tenang, tuan-tuan. Kubur, tuan. Oh, tak tahulah kalau tuan-tuan tak tenang. Saya kerja saya, kalau saya ceramah, saya akan pusing dalam kampung tu. Saya lepak sana, saya duduk sini, saya jumpa dengan orang kampung, nyembang dengan orang kampung, baru saya datang ke masjid. Supaya saya tengok, bila saya datang ke kampung tuan-tuan ni, sungai jernih ni, Allah, memang jernih sungguh. Tenang, cantik. Orang dia pun cantik. Tenang hati tuan-tuan. Pokok banyak, hijau banyak. Ya, tenang jiwa kita. Ini nama dia apa? Wal maskanul wasi'. Tempat kediaman yang tenteramkan kita. Yang luas mata memandang kita ni seronok, tuan-tuan. Oi. Dia datang kebahagiaan. Sebab tu ada anak-anak kita duduk di KL. Balik duduk di sini. Pasal apa? Di sini tenang. Tak ada jam. Dah lah tak ada jam. Ada traffic light pula. Hebat tuan-tuan. Mana nak cari? Traffic light ada. Kereta tak ada. Menung je. Ni kan aku langgar kan. Buatnya sampai mampu aku kan. Maka tunggulah juga sampai hijau baru berjalan. Mana nak cari tuan-tuan? Ketenangan hati kita. Saya selisih dengan anak-anak muda tadi. Saya berhenti. Saya kata kat driver saya berhenti. Biar dia orang lalu dulu. 5 orang anak-anak muda yang naik motor dengan saya. Semua kat tangan. Padahal dia orang bukan tahu saya dalam tu. Tapi dia orang angkat tangan sebab apa? Sebab kereta saya berhenti. Memberi laluan kepada mereka nak lalu. Berapa banyak tuan-tuan yang mementingkan. Jalan. Langgar je. Lantak dia orang. Akhirnya budak-budak motor jatuhlah sungai. Yang budak motor pula, masuk kampung orang, banyak cakap kau, dia terajang je pula kereta tu. Bila dia terajang, dia jatuh. Tak ada sifat hormat. Berapa banyak tempat sekarang, tuan-tuan, yang jadi stres. Di jalan raya jadi stres. Dia potong queue. Di jalan raya kita jadi stres. Jadi road bully. Jalan raya sekarang kita jadi stres. Kita tak salah. Dia langgar kita. Kita dah bawa elok-elok, tuan-tuan. Tayar lori tercabut. Naik atas kereta kita. Bapak. Orang Perak sebut bapak. Lori tayar tercabut. Bapak. Orang Perak kalau benda besar-besar dia sebut. Bapak. Gitu. Dia tak sebut mak. Dia jarang sebut mak. Bapak. Sebab tu, ada satu cerita Hindustan, nama dia roti kepada or makan. Yang benda yang mendatangkan ketenteraman. Roti kepada or makan. Ini bahasa Hindustan. Roti makanan kepada pakaian, makan tempat tinggal. Dapat makanan, dapat pakaian, dapat tinggal, kau telah dapat dunia. Ulang balik. Nabi sebut, kau ada rumah untuk kau diam, kau ada baju untuk kau pakai, kau ada roti, ada air untuk kau minum, kau dapat dunia dah hari itu. Masya Allah. Tuan-tuan, kita duduk di Melaka ni, 3 benda ni kita dapat. Kita ada rumah, kita rasa tenteram, kita rasa aman, bangun pagi, tak ada bom jatuh atas kepala. Bayangkan, tengah-tengah tidur, bom jatuh. Tengah-tengah tidur, tuan-tuan, orang bunuh kita.
Sekarang kita aman. Syukur banyak-banyak. Itu ketenangan. Cukuplah tuan-tuan. Duduk dalam kampung ni, orang minyak datang. Tak aman kita. Ya ke? Panjang pula. Dapat orang kena. Ya Allah. Takutnya opah dia tak kacau dah tua. Dia kata, nasib baik opah tua. Cukup kalau tuan-tuan dapat rumah, orang ketuk pintu malam-malam. Getar rumah kita. Buka pintu tak ada siapa. Siapa pula ni? Itu nama dia hantu ketuk pintu. Ingatlah dulu. Daripada Manjung, daripada Lumut, membawa sampai ke Johor. Dia kerja dia ketuk pintu rumah orang. Tak tahulah hantu ke orang. Dia orang panggil saya tolong selesaikan masalah di kampung dia orang. Tak nak saya. Buat je dia ketuk pintu rumah saya pula. Lagi masalah tuan. Sebab itu rumah tangga yang bagus mendatangkan kebaikan. Tenang. Tuan-tuan sekarang ni parkinglah kereta mana-mana pun luas. Ada rumah tuan-tuan sempit, berebut parking. Dia cok parking. Kita masuk, habis tayar pecah, cermin pecah. Syukurlah tuan-tuan kita ni ada ni. Kita duduk di Hong Kong. Tuan-tuan tahu tak di Hong Kong? Rumah dia ni tuan-tuan, satu katil, situlah dapur, situlah tandas. Itu Hong Kong. Yang kita duk minat Jackie Chan, duk minat Sammo Hong. Oh, hero semua. Pergi ke negara mereka. Allah. Rumah ni tuan-tuan. Oi, dalam toilet. Dalam toilet. Rumah. Tak ada rumah tuan-tuan. Tapi kita sekarang, saya tengok tadi rumah. Cantik you, banglo. Allah. Kita duk tengok cerita Hindustan kan. Cantik tak Hindustan? Cantik tumpah seair. यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा tu no. Seronoknya Shahrukh Khan. Itu akak tengok dalam filem. Cuba akak pergi sana kak. Tandas pun tak ada. Mana nak berak? Tepi laut. Berjemaah berak dia benar. Nanti air ombak datang, dia bawa. Jadi masuk ke laut. Itulah negara dia orang. Nak kencing di mana? Tu dinding. Laki perempuan kencing. Dalam rumah dia pun bukan ada tandas. Macam kita tandas public. Kau turunlah. Air tak ada pada kau lah. Kesian tuan-tuan. Negara dia orang. Tengok dalam filem memang. Mena bolongga. Mena bolonggi. Itu bahasa Hindustan. Bahasa Hindustan ni dia macam bahasa Arab. Ma ismuka, lelaki. Ma ismuki, perempuan. Kalau laki-laki, ka. Kalau perempuan, ki. Gitulah. Kalau perempuan, ta. Laki-laki, ta. Perempuan, ti. Bahasa Arab. Anta, laki-laki. Anti, perempuan. Gitulah bahasa Hindustan. Mena bolongga. Kalau saya ni ingat pada isteri saya kena sebut Mena bolongga. Isteri saya ingat pada saya, nama dia Mena bolonggi. Boleh faham? Tak faham? Kalau suami Kak Ros ingat pada Kak Ros, Mena bolongga. Mana dia apa? Aku tak dapat melupakan kau. Kalau Kak Ros sebut pada suami Kak Ros, Mena bolonggi. Nampak? Sekali aja faham dah. Terang hati sungguh sungai jernih. Okey, sekarang saya ingat pada isteri saya. Mena bolongga. Isteri saya jawab. Hai, terang hatinya ya Allah. Sedas dia aja. Terus dapat. Hebat. Ulang balik. Mena bolongga.
Lepas ni abang-abang pergi pasar ke mana ke, telefon isteri. Mena belongga. Isteri jawab, Mena belonggi. Kan seronok tuan-tuan. Ini nak marah je telefon. Nak beli apa lagi? Tadi tak cakap. Orang dah balik pun cakap. Nak marah je. Yelah, awak tu pergi cepat tak pergi pun tak bagi tahu. Macam mana nak cakap? Bagilah tahu dulu. Dah tahu kau nak pergi, bagi tahulah. Padahal seorang atas tangga, seorang bawah tangga, boleh cakap elok-elok. Allah, nak gaduh je. Lepas ni ubah. Mena belongga. Terus. Sampai mati ingat tuan-tuan. Baik, lepas ni kita membina rumah kita yang bagus. Rumah yang bagus. Tadi ada sahabat sebut, Ustaz, kampung kami ni kampung orang pencen, Ustaz. Banyak di sini duduk orang lama-lama, Ustaz. Warga Mas 916. Mas 916. Mas tulen, tuan-tuan. Alhamdulillah. Syukur. Saya bila sampai ke KLIA daripada luar negara, pramugari buat pengumuman. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu sekarang ialah pukul 12.45 dan kita sekarang telah pun mendarat dengan selamatnya. Kami ucapkan terima kasih kerana anda sudi terbang bersama dengan kami. Jumpa lagi dalam penerbangan yang lain. Allah, bila landing ke Malaysia ni tuan-tuan, rasa lega. Duk di negara lain tak lega. Tak lega macam duk di Malaysia. Kita datang dengan ceramah, makanan diedarkan. Kita dengar ceramah, rela tolong jaga. Kita jaga ceramah ni, polis datang. Jaga kebajikan kita. Kita dengar ceramah ni tuan-tuan, Allah, kadang-kadang ceramah di jabatan kerajaan diberi cuti. Okey, semua staf pergi dengar ceramah, habis ceramah, masuk balik. Sampai tahap macam itu. Sebab saya berceramah di pelbagai buah negara. Tak boleh ceramah macam ni. No. Oh no. No. Kena ceramah di dalam masjid. Speaker. Oh no. Tak boleh speaker atas. Parking. Tak boleh di tepi jalan. Habis balik ceramah tuan-tuan. Surat saman semua dekat cermin kereta. Itu di luar negara. Susah nak ceramah. Bila saya ceramah, ada pegawai sebelah saya hujung tu. Dia bagi dekat saya nota. Okey, you boleh sentuh yang ini Mesti sentuh ini. Kalau you tak sentuh, you tak boleh ceramah. Jadi saya kena sentuh yang itu lah. Bila saya sentuh, dia tik. Bila dia sentuh, dia tik. Okey. Dahsyat. Nama dia skrip, nama dia. Nama dia sinopsis. Itu ceramah di negara orang. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, mana ada sinopsis? Belasah je lah ceramah kau. Jadi tuan-tuan, peliharalah nikmat kita duduk dalam rumah tangga kita yang luas. Adanya kasih sayang, bersih, adanya udara yang nyaman, datang ke masjid, seronok, duduk di rumah, bersih, maka dia mendatangkan ketenangan pada kita, kebahagiaan. Jadi akak-akak yang mana duduk di rumah, kemas-kemaskanlah rumah. Ini bilik air, ya Allah. Ini bilik air ke lumut? Hijau lantai ni, ya Allah. Licin. Abang-abang, pergilah cari berus. Duduk bersila dalam bilik air tu, berus. Ini jamban, mangkuk tangga. Warna apa asalnya? Sampai tak tahu warna apa. Putih ke, oranye ke, pink ke apa? Tak pernah dibasuh. Bayangkan tuan-tuan, tidur atas tilam. Kutu keluar. Gigit, habis. Duduk atas sofa pula, nak kata hitam ke apa sofa. Macam mana nak datang bahagia dalam rumah? Kalau rumah ngotok. Makan nasi, pinggan bawah katil. Makan Maggi, pinggan bawah katil. Tikus datang, ular pun datang.
pengotor, dia takkan datang kebahagiaan. Lepas ni, kita wujudkan suasana yang menggembirakan. Kipas angin bersih, pinggan bersih, dapur bersih, tempat sampah membersih. Maka kata Rasulullah, siapa-siapa yang membina rumah dia luas, bersih, dia akan mendatangkan ketenangan. Yang ketiganya, tuan-tuan, wal markabu wal al-jarus salih. Yang ketiga, benda yang membawa kebahagiaan pada kita ialah jiran yang soleh. Ni dia. Kalau jiran puaka je mana? Oi, untung tuan-tuan kalau jiran kita baik. Pukul 12 sampai satu mangkuk gulai. Assalamualaikum. Ya, Kak Nak. Aku masak gulai, ingat pada kau. Tak payah masak gulai dah. Kak Nak masakkan gulai. Kita pergi kerja. Kain diangkat. Allah, jiran. Siap lipat kain. Assalamualaikum. Ya, Kak Nak. Hujan tadi, aku tengok kamu tak angkat kain. Aku angkat lah, siap berlipat. Allah. Pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Ya, Kak Nak. Aku buat capati. Teringat pada kamu siap. Oh, capati. Ya Allah, Kak Nak. Macam tak tahu pula suami kita suka capati. Nampak tu. Rupa-rupanya Kak Nak tu madu kita. Patutlah baik semacam. Berhati-hatilah, Kak Pah ya, ada mampu mengubahnya, tuan-tuan. Patutlah baik. Baik dah makna tu. Masya Allah. Wal jarus salih. Kejiranan yang baik. Tapi kalau kita hidup dalam masyarakat yang tak tahu jiran, tak kenal, masjid tak datang, program pagi tadi dengan TYT tak datang. Anak dia tak hantar ke sekolah. Sekolah agama tak hantar, apa pun tak hantar. Bila nak datang jiran? Korban tak masuk, mati tak datang, Jumaat pun tidak. Saudara-saudara mati kerat lah rumah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik nak jadi orang yang baik, jadilah jiran yang baik. Jadi jiran masjid. Ini langsung tak kenal tu imam. Jiran masjid apa? Assalamualaikum imam. Saya siap. Oh, minta maaf. Assalamualaikum imam. Saya bukan imam. Saya AJK masjid. Oh, sudah. Mana satu imam masjid? Saya tak kenal orang. Saya ni dulu imam masjid. Saya duduk dekat depan rumah saya, naik buayan. Ngengek. Pukul 5:30. Datang satu grup. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? InsyaAllah. Tuan, kita hidup dalam dunia adalah sementara tuan. Ya, betul. Jadi insyaAllah kami datang sini mengajak tuan untuk sama-sama mengarahkan masjid ya tuan. InsyaAllah. Malam ni kita ada sedikit tazkirah insyaAllah. Jadi jemput tuan datang insyaAllah. Saya kata memang saya kena datang lah. Malam ni saya bertugas. Tuan kerja apa tuan? Saya imam masjid. Dia cakap astaghfirullahalazim. Sampai tu imam pun dia nak tabligkan saya tuan. Wah betul tuan. Saya tanya dekat dia, abang orang mana? Saya orang Bota. Tu yang insyaAllah tu saya apa? InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan, berapa banyak jiran yang menjadikan kita runsing. Dia ambil kapet, dia letak dekat pagar kita, dia ketuk dengan penyapu. Habuk kapet, masuklah rumah kita. Tak bahagia kita. Kita pasang CCTV, dia sapu sampah dekat rumah dia, dia buang dalam rumah kita. Dahsyatnya jiran ni. Tu nama dia jiran hantu. Puaka punya jiran. Bila hari sampah kutip, hari Isnin, lori sampah datang. Dia buang sampah plastik depan rumah kita. Lori sampah rosak 4 hari tak angkat. Bau rumah kita. Ni jiran jenis apa ni tuan-tuan?
Apatah lagi jiran busuk hati. Dia duk mengendak jiran sebelah. Jiran sebelah tu kunci rumah. Bila kunci, diletak dekat pokok bunga gantung. Kunci rumah. Nanti anak nak balik. Jiran sebelah teropong. Oh, di situ letaknya. Pukul 9 pagi, dia ambil, dia masuk, dia kucuri. Jahat. Sebab tu akak-akak jangan duk simpan kunci bawah bata. Simpan kunci dalam kasut. Simpan kunci bawah basuh bunga. Orang nampak. Ni, mencuri. Atau ustaz mana makcik nak simpan kunci rumah? Simpanlah di tempat yang paling selamat, Kak Son. Di mana ustaz? Ni. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Di sini. Orang tua-tua dulu kan simpan duit di sini. Tapi makcik jenis tak pakai baju dalam, saya pakailah. Ya mana faham? Tak faham sudah. Tak ada siapa nak rompak makcik kalau makcik pakai benda dalam tu. Cuma nak beli barang dah susah. Kalau duit letak situ. Pergi kedai di market. Ambil duit, seloknya baju. Nganga tu ke kedai tu. Oi. Abang-abang. Jangan cerita kepala gas rosak di kedai kopi. Nanti abang cari orang repair. Sabarlah kejap. Bukan nak masak lagi pun. Nanti hantarlah orang beli baru kepala gas tu. Sebelah dia perompak. Dia tahu kepala gas rumah kita rosak, dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepala gas rosak ke? Nampak? Ya. Ada suami cakap suruh datang repair. Masuklah. Kata makcik tu. Masuk kena rompak. Sebab tu jangan duk cerita masalah rumah di luar. Orang kita tak tahu siapa orang tu. Termasuklah AJK masjid. Betul saya cakap. Sebab saya naib pengurusi masjid. Timbalan pengurusi. Saya tahu perangai orang. Dia masuk dalam rumah, dia buat-buat. Kena tukar ni, dah rosak apa semua ni. Dia tengok tak ada orang, dia tarik rantai mas, dia curi. Nasib baik rantai mas. Kalau dia rogol apa? Apa-apa pun. Menong kita. Masuk hospital. Umur 74. Wartawan temu ramah. Masa dia rogol makcik tak melawan ke? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama biarlah. Sudah tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah tuan. Dan saya tengok penyata tuan-tuan di masjid ni banyak bagus. Penyata hari raya lah, apalah. Yang paling saya susah hati, penyata keuangan kutipan Jumaat. Saya takut tuan-tuan. Sebab saya jadi jawatan kuasa lama. Kutipan minggu ni 4,000. Kutipan minggu ni 3,000. Tulis. Telus. Bagus. Tapi ada orang jahat. Ada, dia tengok lepas sembahyang Jumaat, dia tengok masjid, bendahari duk kira duit. Banyak duit. Dia pun nyembang dengan satu jemaah. Bendahari siapa tu Haji? Bendahari kita Haji Din. Mana satu orang dia? Tu. Dia pencin askar ke? Tak adalah. Dia pencin pejabat pos. Rumah dia di mana? Rumah ujung tu depan traffic light. Terus sebelah kiri. Rumah warna merah tu. Isteri dia meninggal dah. Isteri dia tak sihat. Ada lagi. Anak ada 4 Kuala Lumpur. Seorang engineer, seorang lawyer, seorang kerja courier. Tinggal dia berdua lah. Bila dia pencin tu? Dia sejak jadi bendahari dah 12 tahun. Itulah dia pencinnya. Haji Din pun balik, dikejarnya lah. Assalamualaikum Haji Din. Waalaikumsalam. Beg duit sini. Duit masjid. Kutip Jumaat.
Waalaikumsalam. Haji Din, tak ingat saya ke? Saya postman. Haji Din dulu kan postmaster kan? Ya. Takkan tak ingat. Saya bawa Haji dulu. Kata Kak Siah saya tak sihat. Tahu pula nama isteri dia Kak Siah. Tak tahu macam mana dia tanya orang masjid. Anak Haji yang sulung tu apa nama? Engineer sekarang. Engineer? Betul lah tu. Masuklah. Masuk lebuh tuan-tuan. Kak Siah kena ikat, Haji Din pun ikat. Jahat orang sekarang tuan-tuan. Lagi dia datang waktu sembahyang Isyak. Dia tunjuk report polis. Tuan Imam, saya kena ragu, kena curi dompet saya, kereta saya di masjid. Saya sembahyang tadi, habis beg saya. Saya nak balik ke Ipoh. Saya satu kampung Ustaz Kazim. Jadi saya kena curi ni report polis saya. Jadi mintalah Tuan Imam buat pengumuman sikit. Pokok ada jemaah nak tolong. Tuan-tuan sidang jemaah, ada sahabat kita ni, dia nak balik ke Ipoh. Tapi dia kena hilang lah, curi lah barang beg dia kena curi. Jadi siapa yang nak derma, ni ada sejadah, tuan-tuan boleh derma atas sejadah. Pakat bagi nono, bagi gelang, bagi handphone semua. Begini buat balik, oi buat balik. Padahal dia dah ada report 60 kes. Balai polis sana dia report, balai polis sini dia report. Rupanya report palsu. Jadi abang-abang datang kuasa masjid kena jaga elok-elok. Ustaz, saya dompet tercicir Ustaz. Saya nak balik Terengganu, tak ada duit. Naik apa? Naik bas. Kalau gitu, kita belikan tiket bas. Saya tak nak tiket bas, saya nak duit. Tak apa, awak kata awak nak naik bas kan, kita belikan tiket. Tak. Bagi duit pun tak apa. Saya pandai beli sendiri. Pembohong, tuan-tuan. Ada pula waktu kita tengah kira duit, dia datang. Tuan Haji, ada tak not 50? Ada. Saya waktu Jumaat tadi, nak masuk RM5. Tersilap masuk 50. Bak balik 50 tu, ambil RM5. Benda hari pula, sengit punya orang, tuan-tuan. Dia bagi pula 50. Jangan percaya, tuan-tuan. Ini semua scammer belaka. Pembohong. Bayangkan tuan-tuan kalau kita dapat jiran pembohong. Ayam kita hilang. Last aku tengok ayam tu betul-betul depan rumah dia. Hilang ayam tu. Besok kari ayam sampai. Dia pula cakap, kari ayam ni kau punya ayam. Dahsyatnya jiran. Tak bercakap dengan kita dah 6 tahun. 6 bulan. Pagarnya tinggi 8 kaki. Ada kaca pula dia tak. Bilalah kita nak rasa tenteram dapat jiran macam tu. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi Muhammad datang Jibril, Nabi Muhammad kata pada umat dia, pada sahabat dia, tiap-tiap kali Jibril datang pada aku, Jibril pesan supaya aku berbuat baik dengan jiran. Seolah-olah jiran itu mendapat pusaka daripada aku. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, baiknya Rasulullah, dia ajar kita supaya berbaik dengan jiran. Jom kita selawat lagi sekali pada Nabi. Boleh? Boleh. Lagu apa pula nak selawat ni? Ikan dalam kolam. Astagfirullahaladzim. Salla alaika Allahu ya Adnani. Ya Mustafa ya Safwatal Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamat tayyibal ardani hadzal ghulamat tayyibal ardani. Yang terakhir, yang membawakan kebahagiaan pada kita ialah kenderaan yang bagus.
Tuan-tuan, saya dah berceramah ni 33 tahun. Ada kalanya saya aksiden 7 kali. Sepanjang saya berceramah, aksiden 7 kali. Ada kereta saya atas bumbung orang. Ada kereta saya terbalik 4 tayar ke atas. Ada berlanggar berdepan. Sakit dada ni tuan-tuan, berlanggar pula dah. Macam-macam kenangan aksiden. Ada kalanya saya ceramah, tayar pancit. Nun tengah-tengah hutan. Nak balik daripada Pahang, balik ke Ipoh. Orang tak ada, kereta tak ada. Hujan pula. Allah. Ada kalanya pancitnya kena langgar besi dekat highway. Langsung total pecah habis tayar, tak boleh buat apa dah. Dengan hujannya, Allah tuan-tuan tu. Belum masuk rosak lagi. Antara benda yang mendatangkan kebahagiaan pada saya ialah kereta tu bagus. Boleh saya sampai. Hari ni teknologi kereta dah macam-macam tuan-tuan. Adik-adik pelajar-pelajar kolej yang datang hari ni jadi orang cerdik. Bagaimana nak menjadikan kenderaan bagus? Hari ni ada kenderaan yang boleh reverse sendiri. Kak Leha kalau tak pandai parking, dia parkingkan. Tekan je. Auto assist parking. Duduk diam-diam. Dia sendiri pula steering. Oi, hantu. Hantu. Bukan hantu. Automatik punya. Senang, Kak. Kak Leha sekarang tak payah pegang steering. Tekan saja. Sungai Jernih, Lubuk Cina, Melaka. Duduk diam-diam. Sampai ke alam barzak. Allah, tuan-tuan. Masya Allah, canggihnya kereta sekarang. Di China dah ada bas tanpa pemandu. Bayangkan bas tanpa pemandu. Semua guna elektrik macam kereta api. Tak ada driver. Bayangkan kalau ada bas di Melaka, tak ada driver. Agak-agak Kak Som nak naik dah. Tahan-tahan, bas berhenti. Naik-naik, mana drivernya? Gustan balik kat Zoom tu. Teknologi sekarang, tuan-tuan. Motosikal paling canggih. Hari ni Makcik Leha tak payah naik basikal datang masjid. Naik basikal elektrik. Laju. Terbang, telkung tu. Masuk dalam masjid dengan basikal. Apa pasal naik masjid? Takut hilang, kata dia. 4,000 tu. Habis, berbalik pula dengan lampu ada, horn ada. Makin canggih kenderaan kita sekarang. Adik-adik, fikirkan macam mana nak mendatangkan kebahagiaan melalui kenderaan. InsyaAllah. Tuan-tuan, kadang-kadang saya jam. Hari itu saya pergi ceramah di Kepala Batas, jam. Tak boleh ceramah. Duk menung atas highway tu. Kereta langsung tak bergerak. Banyak kali sangat saya kena. Kadang-kadang lori melintang. Kadang-kadang lori bawa kimia. Terbabas. Habis bahan kimia. Datang bomba sembuh pula. Tak boleh lalu pula. Kadang-kadang ikut jalan kampung. Lagi tak boleh lalu. Jam. Nak terkencing pun susah Kak So. Secadang nak beli kereta. Ada caravan. Dalam dia ada tandas. Oh. Tengah duk tengok-tengok lah harga dia berapa kan. Senang. Ada dapur. Kalau agak-agak jam tengah jalan, masak Maggi entah. Sekarang kereta dah ada dah. Nama dia caravan. Boleh tidur, boleh masak, ada tandas, ada almari. Maka kata Nabi, kalau kamu dapat kenderaan yang bagus, kamu akan jadi tenang jiwa. Ini tidak. Nak pergi kerja. Motor rosak. Start tak hidup. Leha. Ya. Tolak kejap. Kak Leha tolak motor. Tu sebab sembang jatuh kat Leha. Dah. Punya seksa lah abang. Belilah motor baru. Tak nak. Motor ni antik kenangan.
Kenangan dah nampak dah. Luka lutut saya tu kenangan ni. Kata dia. Asal nak start Kak Leha tolak. Asal nak start Kak Leha lah tolak dia. Nak pergi masjid pun Kak Leha dengan kentola. Tolak motor ni. Hei. Abang-abang. Carilah satu benda yang mententeramkan jiwa daripada kenderaan. Saya ada beratus-ratus kereta. Beratus. Road tag tak tahu nak cakap. Besar-besar itu je kereta. Kecil-kecil. Kereta kecil-kecil. Saya kumpul jenuh parking, tuan-tuan. Bola almari. Muat. Kecil itu je. Kalau saya susah hati, saya ambil sebiji, saya tengok. Saya buka bonet, saya buka pintu. Ya Allah, seronoknya. Tenang sangat hati. Betul cakap Nabi, tuan-tuan. Sebab tu saya suka kumpul kereta. Kereta kecil-kecil. Tapi bukan kereta plastik. Kereta yang dibuat daripada besi tu. Kadang-kadang saya tarik ke belakang, saya lepas. Jalan. Seronoknya. Saya seronok, tuan-tuan. Masalah saya di luar tu hilang bila saya tengok kereta kecil-kecil. Jadi abang-abang, kalau rasa tak tenang jiwa, beli 3 biji, tengok. Saya suka buka tingkap, suka buka pintu, suka buka bonet. Seronok, tuan-tuan. Sekarang perangai tu dapat kat cucu saya. Habis, tuan-tuan. Tinggal 4, tuan-tuan. Dia lempar-lempar hilang tu dah. Tapi cucu punya pasal tak marah. Kalau orang lain, hai, rosak ni kan. Kalau cucu, mainlah cuy. Dunia semua tu. Dunia, tuan. Tapi itulah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan tengok ada orang minat motosikal. Anak kita minat. Lak motor. Kamu tak ada kerja lain ke, Den? Dia rasa tenteram. Jiwa dia. Ada orang yang naik motor besar. Meletup enjin. Mau helikopter. Helikopter kepala otak kau. Motor Harley Davidson. Exhaustnya buluh. Cuba tuan-tuan tengok. Dia orang ni berat gila motor ni. Tapi dia orang suka tenang. Bawa isteri pusing satu Malaysia. Ada orang laki-laki naik motor besar. Nak minum air buah. Ke Terengganu pergi dia. Tak mana faham. Tak faham sudah. Yang tak gelak tu kompong tak faham. Ustaz ni gila ke apa? Pasal apa? Pasal dia rasa seronok. Jadi abang-abang, ambil kereta tu bagi cantik, bagi bersih, bawa isteri ronda. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju. Ini bukan kereta baru. Seronok. Abang-abang, lepas ni besok bawa isteri naik motor, pusing kampung. Seronok. So, main naik motor. Begini, so pegang bahu. Suami rendah, isteri tinggi. Begini yang tak. Allah. Suami rendah. Isteri tinggi. Kita potong dia, kita ingat isteri dia je. Rupanya ada suami dia rendah. Tentang ni. Allah. Tapi kita tak pernah naik kereta bersama. Tak pernah naik motor bersama. Lama dah tak naik. Start hari ni, naik balik. Supaya hilang stres. Saya, tuan-tuan, saya bawa isteri saya pukul 12 malam. Pukul 11 malam. Waktu orang lain tak ada, saya naik motor. Dia mama naik motor. Pusing kampung naik motor. Orang tak kenal. Malam orang tidur. Kalau tidak, susah juga. Orang kenal ambil gambar. Saya ambil gambar. Tengah traffic light ambil gambar. Traffic light dah hijau. Kejap. Bertenang. Astaghfirullahaladzim. Dah hijau, bang. Tapi tengah malam, tak ada siapa, tuan-tuan. Pukul 12 malam. Isteri peluk saya. Oh. Kejap-kejap berik. Tuan-tuan. Jom kita bawa, tuan-tuan. Pusing kampung. Seronok. Macam tu buat. You jump, I jump. Tapi saya tak lepas lah tangan. Dia seorang lepas tangan begitu. Kalau saya pun lepas handle, tuan-tuan. Dua-dua jam, tuan-tuan. Jom kita cari 4 kebahagiaan ini, kata Rasulullah.
Mudah-mudahan Allah bagi ketenangan pada kita. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah hampir 2 jam. Kak Rus. Hampir 2 jam. Nak balik. Bukan lapor nak balik. Kak Som terasa tak dekat 2 jam? Tak terasa. Memang bukan dia bercakap. Yang terasa saya tu. Jadi tuan-tuan, saya dah berceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke kampung ini. Terima kasih. InsyaAllah kalau nak jemput lagi, 33 tahun dari sekarang. InsyaAllah tuan-tuan. Jom saya nak balik ke Ipoh. Bye-bye semua. Minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi